Kita berjumpa lagi di dalam e-tuition bersama siapa? Bersama Madam Siti. So, hari ini Madam Siti nak ajar sains tingkatan 5 bab yang pertama, iaitu mikroorganisma dan juga kesannya terhadap hidupan. Ini adalah silibus KBSM. Okey, seperti sebelum ni kita dah belajar tentang pengelasan kepada mikroorganisma, mana kita dah tahu mikroorganisma ada berapa? Ada 5, iaitu bakteria, bakteria, kulit, virus, alga dan juga protozoa. Dan pada pengelasan kepada mikroorganisma kita dah belajar juga bakteria rupanya macam mana, saiz mereka macam mana, apa yang mereka suka, cahaya ke tak ada cahaya. Dan kemudian kita dah belajar juga tentang faktor yang mempengaruhi mikroorganisma punya pertumbuhan. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma dia ada 5, iaitu nutrien ataupun makanan, kelembapan, cahaya, suhu dan juga nilai pH. Okey, dan sebelum ni juga kita dah belajar tentang apakah faedah ataupun apakah benefit, apakah kebaikan yang mikroorganisma ni semua dah bagi kepada manusia. Okey, mikroorganisma bukan dia jahat, dia ada yang jahat, ada yang baik. Jadi ada juga faedah yang diberikan, contohnya dalam bidang perubatan, pertanian, perindustrian, pencernaan dan juga perebutan. Okey. Dan dalam video yang sebelum ni kita dah belajar tentang kesan buruk mikroorganisma terhadap manusia untuk penyakit. Maksudnya apakah penyakit-penyakit yang dibawa oleh mikroorganisma. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang kesan buruk mikroorganisma ni juga, tapi tentang cara jangkitan penyakit. Okey, di akhir video ini kita semua akan tahu apakah cara-cara mikroorganisma menjangkiti kita, iaitu melalui apa? Udara, titisan air macam mana, melalui air saja macam mana, makanan macam mana, sentuhan macam mana dan juga vektor macam mana. Vektor tu apa? Kejap lagi kita akan terangkan. Okey, sekarang kita akan masuk kepada kesan buruk mikroorganisma terhadap mikroorganisma. Cara jangkitan yang pertama iaitu udara dan juga titisan air. Udara dan titisan air ni contohnya macam mana? Contohnya bila kita bersin, hacem, kita batuk, okey, bercakap, air liur kita akan tersembur. Okey, jadi bila kita bersin, tak tutup mulut, tak bersin dengan elok, air liur akan tersebar. Sama juga bila kita batuk, tak tutup mulut, air liur akan tersebar. Bila kita bercakap, air liur akan tersebar. Okey, sebab tu kita perlu amalkan cara bersin yang betul melalui siku kita, bersin pada siku kita, kemudian batuk, tutup mulut dan bercakap dengan kadar yang perlahan dan juga tak tergesa-gesa. Okey, jadi apakah contoh-contoh jangkitan yang berjangkit melalui udara atau titisan air bila kita bersin, batuk dan bercakap? Ialah influenza. Kalau ingat lagi, influenza ataupun selsema flu. Beguk ni adalah yang bila virus telah jangkiti kita punya air liur, bahagian air liur, sistem air liur. Dan juga TB ni apa? TB adalah batuk kering. Okay, influenza dan juga beguk disebabkan oleh virus. Kalau ingat, TB disebabkan oleh bakteria. TB ataupun tuberculosis ataupun bahasa kampung kita panggil batuk kering. Jadi semua ni, tiga ni ada simptom-simptom batuk, sesema dan sebagainya. Jadi cara jangkitannya adalah udara dan titisan air. Kemudian kita tengok cara jangkitan melalui udara dan titisan air yang kedua, ruam pada badan yang dah kering. Okey, ruam pada badan yang dah kering, macam mana dia boleh disebarkan melalui udara? Okey, melalui udara dengan cara bila ruam pada kulit kita dah kering, dia akan menjadi kuping-kuping. Bila kuping-kuping itu dah tertanggal daripada kita punya kulit, dia akan terbang melalui udara. Contoh penyakitnya adalah demam campak. Okey, demam campak dia simptomnya adalah pada merah-merah pada kulit kan. Tapi bila dia dah baik, kuping-kuping tu akan mula tertanggal, dan bila tertanggal dia akan terbang ke udara pergi kepada orang lain, dan berkemungkinan orang yang berada dekat dengan orang yang demam campak akan dijangkiti. Okey, itu adalah contoh-contoh penyakit yang tersebar melalui udara dan juga titisan air. Kita tengok juga cara jangkitan yang kedua melalui air.
Air ni pula apa? Air yang kita minum, air yang kita guna untuk masak, kita mandi dan sebagainya. Okey, bila penyakit disebarkan melalui air, semestinya sumber air yang digunakan dah tercemar. Okey, bila dah tercemar, kita masak air dan masak pula tak betul-betul masak, dan makanya mikroorganisma yang dah ada dalam air itu tak mati dan dia akan masuk ke dalam badan kita menyebabkan penyakit. Okey, contoh-contoh penyakit yang tersebar melalui air adalah taun. Kalau ingat, taun adalah ceret-beret disebabkan oleh bakteria. Hepatitis A. Hepatitis A juga ada simptom-simptom ceret-beret, demam dan juga loya disebabkan oleh virus. Disentri adalah penyakit ceret-beret juga disebabkan oleh protozoa. Dan last sekali, poliomyelitis adalah penyakit yang menyerang kita punya otak dan juga saraf tunjang, kita panggil sistem saraf pusat, disebabkan oleh virus. Jadi ini adalah 4 contoh penyakit yang disebabkan, yang cara penyebaran dia adalah melalui air. Sekarang kita tengok pula penyakit yang disebarkan melalui makanan. Okey, dia ada beberapa cara. Yang pertama, kita disentuh, bukan kita disentuh. Makanan tu disentuh dengan tangan yang kotor. Okey, nak makan, pergi kat luar, mak suruh buang sampah kan, angkat sampah, pergi keluar buang sampah, masuk rumah tak basuh tangan, terus ambil pinggan, letak nasi, makan. Okey, jadi tangan kita dah tercemar, sebenarnya kita tak basuh. Jadi disebabkan itu, mikroorganisma yang berbahaya daripada tangan kita akan pergi kepada makanan. Okey, kemudian makanan disediakan dengan menggunakan air yang tercemar. Ialah salah satu cara lagi. Maksudnya dekat kawasan tu mungkin air yang digunakan adalah air bukan air paip yang telah ditapis atau dibersihkan. Dia adalah ambil daripada air sungai. Okey, jadi sungai yang dah tercemar mengandungi macam-macam mikroorganisma berbahaya. Kita ambil air cedok, bawa balik rumah, kita tak masak betul-betul, kita gunakan air tersebut untuk masak. Masak pula tak sampai betul-betul masak. Dan sekarang orang suka medium rare. Okey, benda-benda macam tu, bukan medium rare, medium raw. Makanan yang tak betul-betul masak. Sebab ada sesetengah orang dia sukakan makanan yang tak terlalu masak. Tu bahasa Inggeris kita panggil overcook. Kita tak suka makan yang overcook, nanti kenyal lah, keras lah kan. Jadi dia masak yang medium raw, maksudnya dia masak yang keadaan mentah-mentah lagi. So bila dalam keadaan macam tu, mikroorganisma yang berbahaya tak dapat dihapuskan, dia tak mati betul-betul. Kalau ingat balik pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma, suhu memainkan peranan, dan kita dah tahu pada suhu berapa baru mikroorganisma ni boleh mati. Jadi untuk pastikan makanan kita selamat, kita kena masak pada suhu yang boleh mikroorganisma ni mati. Ingat lagi tak suhu berapa? Kalau tak ingat, tengok balik video tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, sekarang kita tengok lagi. Makanan dihinggapi oleh lalat. Lalat rumah. Lalat ni dia pergi. Lalat ni sifatnya dia terbang ke mana saja. Okey, dia terbang kat makanan, dia terbang kat sampah, dia terbang kat bangkai. Dia pergi ke mana-mana saja. Jadi kemungkinan besar untuk kaki dan juga badan lalat itu sendiri dihinggapi oleh mikroorganisma yang berbahaya. Dan bila lalat ni nampak makanan terdedah sedap, lalat ni dia hinggap untuk bertelur. Okey, jadi bila dia hinggap, dan mungkin dia tak sempat bertelur pun, tapi bila dia hinggap, dia dah sentuh kita punya makanan. Jadi dekat situ mikroorganisma yang berbahaya dah dialihkan daripada kaki, dia berpindah kepada makanan. Jadi kita kata lalat tersebut mempunyai patogen. Patogen itu adalah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Okey, contoh-contoh penyakit yang disebarkan melalui makanan. Hepatitis A. Okey, hepatitis A ni adalah ceret-beret, loya, muntah, demam. Dan juga disentri. Disentri ni samalah penyakit ceret-beret. Kalau perasan
air dan juga makanan adalah lebih kurang sama. Air tercemar, makanan kotor, makanan guna air tercemar, dan dan juga contoh penyakitnya adalah sama. Okey, menyebabkan cirit berit. Okey, sekarang kita pergi pula kepada melalui sentuhan. Cara jangkitan melalui sentuhan. Okey, sentuhan ni ada dua contohnya. Sentuhan direct dengan pesakit. Okey, bila kita sentuhan direct dengan pesakit, ini bila kita sentuh betul-betul Selain tu ada juga sentuhan yang kita mungkin tak dapat kita tak yang betul-betul bukan bersentuhan, contohnya perkongsian jarum. Itu kita panggil juga sebagai sentuhan juga. Hubungan seksual. Okey, itu adalah contoh kepada sentuhan. Derma darah kita panggil pertukaran darah. Pertukaran pun kita pakai darah juga sebagai sentuhan dengan pesakit. Jadi antara contoh-contoh penyakit yang disebarkan dengan cara sentuhan dengan penyakit, contohnya AIDS. Okey, AIDS ni disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh virus. Okey, dan kemudian hepatitis B. Hepatitis B juga adalah penyakit yang disebabkan oleh disebabkan oleh virus. Hepatitis B ni virus serang kita punya hati. Hati kita tak berfungsi dan cara penyebarannya adalah melalui sentuhan. Sama juga dengan AIDS, hubungan seksual, perkongsian jarum dan sebagainya. Kemudian sentuhan yang kedua melalui cara perkongsian barang. Okey, perkongsian barang contohnya perkongsian tuala, baju. Okey, kononnya lah kat rumah kan kita ada kita memang rapat lah dengan adik. You punya, I punya juga, abang punya, kakak punya juga. Jadi kita pakai satu towel untuk semua orang. Okey, itu sangat tak elok. Kerana misal kata salah seorang daripada yang kita suka kongsi barang tu, misal kata kita punya kakak, dijangkiti penyakit-penyakit yang contohnya panau ataupun kurap, dan dia pakai towel sedar, dah pakai towel dia sidai. Kita pun nak mandi, kita ambil towel yang sama, kita pun pakai. Jadi di situ penyakit akan disebarkan dengan sangat mudah. Okey, itu adalah dengan cara sentuhan perkongsian barang. Okey, tadi saya bagi contoh panau dan kurap. Dua-dua ni disebabkan oleh kulat ataupun kulat biasanya menyebabkan penyakit kulit. Ini adalah contoh-contohnya panau juga kurap. Dan yang terakhir kita pergi kepada vektor. Okey, cara jangkitan yang terakhir adalah vektor. Vektor ni apa? Vektor ni kita tahu dia terdiri daripada dua, lalat dan juga nyamuk. Lalat dan juga nyamuk yang membawa patogen ni kita panggil dia sebagai vektor. Okey, kita tengok dulu lalat. Lalat ni akan menyebabkan penyakit apa? Taun dan juga disentri. Lalat, macam tadi saya dah ceritakan, lalat dia akan hinggap kat mana-mana pun yang dia suka. Kemudian dia akan bawa patogen yang berbahaya tadi. Misal kata contohnya lalat ni dia pergi hinggap dekat sampah ataupun najis ataupun bangkai. Patogen yang berbahaya, mikroorganisma yang bahaya kita panggil patogen ni. Patogen ni dia akan tumpang, dia panjat kita punya lalat punya kaki. Dia ikut, lepas tu lalat ni pula terbang pergi kat makanan. Makanan terdedah kan, nampak sedap je. Dan kemudian bila lalat dah hinggap, patogen ni tadi akan turun dan pergi kepada makanan, dan kemudian kita pula ambil makanan dan terus makan. Okey, dan di situ mikroorganisma bahaya dah hinggap dan dia tak mati, dia dalam keadaan yang sangat cergas dan dia akan efek kita punya sistem badan. Okey, itu adalah lalat. Contohnya taun. Taun disebabkan oleh apa? Ingat lagi, disebabkan oleh bakteria, dia akan menyebabkan cerit berit. Disentri disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh protozoa, akan menyebabkan cerit berit. Okey, taun dan juga disentri ni dia punya simptom sama, cerit berit, dan dia disebabkan melalui vektor ataupun kita panggil lalat. Okey, kemudian kita tengok pula vektor yang kedua, nyamuk. Okey, tadi saya kata vektor ada dua, lalat dan juga nyamuk. Dan untuk penyakit yang dibawa oleh nyamuk, contohnya adalah malaria dengan demam denggi. Nyamuk ni sendiri dia hinggap pada tempat yang mempunyai penyakit, mempunyai virus ataupun bakteria kan. Dan dia
virus atau bakteria, mikroorganisma lah, kita panggil pathogen. Okey, saya lupa berkata tu. Pathogen ni akan duduk dekat nyamuk bila nyamuk datang dan juga hisap kita punya darah. Pada ketika itu pathogen berbahaya akan masuk ke dalam kita punya darah dan darah diedarkan ke satu badan. Okey, di situ pathogen tadi senang sangat menjangkiti manusia, akan menyebabkan kita jatuh sakit. Contoh-contoh malaria, demam malaria. Demam malaria disebabkan oleh apa? Ingat lagi tak? Demam malaria disebabkan oleh protozoa. Okey, kemudian yang kedua, demam denggi. Demam denggi disebabkan oleh apa? Virus. Simptom-simptomnya sama, demam, batuk, tak larat, sakit sendi dan sebagainya. Dan cara penyebarannya adalah melalui vektor nyamuk. Okey, kita dah habis tengok cara jangkitan, 5 cara. Tadi yang pertama, udara ataupun titisan air. Contoh-contohnya bila kita bersin, batuk dan bercakap, dia akan menyebabkan influenza, bergok, TB. Dan kemudian bila kita ada ruam pada badan and dia dah kering, ruam ni, kuping-kuping ni akan tertanggal daripada kulit dan terbang melalui udara. Contoh-contoh penyakitnya adalah demam, campak. Dan kemudian kita dah tengok juga cara jangkitan melalui air, iaitu sumber air yang tercemar dan juga makanan. Air dan makanan ni berkait rapat, dan sumber air tercemar, makanan tak dimasak elok, makanan yang dimasak menggunakan air yang tercemar, dan makanan juga yang dihinggapi oleh lalat. Jadi penyakit-penyakit dia lebih kurang sama adalah taun. Taun ni apa? Cerik beret, hepatitis A, cerik beret juga loya muntah, dysentery, cerik beret juga polio ni bila kita punya sistem saraf dah terganggu, saraf dan juga otak, sistem saraf pusat kita panggil. Kemudian kita tengok pada sentuhan, balik tadi, sentuhan bila kita bersentuhan directly dengan pesakit, perkongsian jarum, hubungan seksual, pemindahan darah, dan juga bila ada perkongsian barang. Okey, kalau sentuhan tadi AIDS dengan hepatitis B. Bila perkongsian barang, bila ada penyakit kulit panau ataupun kurap. Dan last sekali, vektor tu bagi kepada dua, lalat dan juga nyamuk. Bila penyakit bila lalat tu bawa mikroorganisma bahaya, dia akan menyebabkan taun dan juga dysentery. Dua-dua ni adalah penyakit cerik beret. Kemudian nyamuk, demam, gigit nyamuk, kita biasakan demam malaria ataupun demam denggi. Okey, itu saja yang kita dah belajar sepanjang video ini. Jika ada sebarang masalah, boleh drop off your comment kat bawah. InsyaAllah saya akan balas. Okey, kita jumpa lagi di dalam video yang akan datang bersama eTution dan juga dengan siapa? Dengan Madam Siti. Madam Siti akan kupas lagi sambungan kepada mikroorganisma dan juga kesannya terhadap hidupan lah. Okey, kita jumpa lagi. Jangan lupa follow, subscribe, comment, like. Bye.